Assalamualaikum, saya akan membentangkan secara ringkas tentang penyataan masalah, objektif dan juga skop kajian kami. Penyataan masalah bagi kajian kami adalah keretakan yang sering berlaku di klinik dan juga Negeri Sembilan. Buktinya terdapat di dalam dokumen konsultan yang belum diterbitkan oleh UTHM. Sasaran menganalisis dokumen tersebut adalah untuk meringkaskan data kekerapan dan juga membezakan jenis keretakan. Jadi di sini timbullah persoalan kami, apakah jenis retakan dan kekerapan di klinik kesihatan Johor dan juga Negeri Sembilan. Jadi objektif kami adalah untuk mengenal pasti jenis keretakan bangunan dan juga menganalisis kekerapan keretakan di klinik kesihatan Johor dan juga Negeri Sembilan. Jadi skop kajian kami adalah dokumen perundingan UTHM yang belum diterbitkan Johor dan juga Negeri Sembilan. Keyword pertama kami adalah bangunan. Bangunan adalah kata nama dan kata kerja struktur itu sendiri dan tindakan membinanya. Matlamat asas bangunan adalah membina ruang kediaman yang kukuh dan juga melindungi penghuni dan peralatan. Ketidaktepatan dalam fungsi bangunan asas boleh melibatkan kegagalan dalam satu bahagian seperti tingkap, kegagalan teruk pada sistem dinding luar secara keseluruhan ataupun kekurangan penyaman udara oleh HVAC. Perincian seni bina tertinggi di tingkat jalan adalah penekanan struktur perkakas teknikal. Selain itu, tiang biasanya tidak digunakan sebagai antena. Seterusnya adalah proses pembinaan. Proses pembinaan bangunan memerlukan kerja di atas kertas sebelum pembinaan sebenar dimulakan. Kertas kerja merangkumi perancangan lukisan, anggaran kos bahan, kos tenaga kerja dan kontingensi dan juga persetujuan lukisan lembaga pembangunan komuniti. Analisis terperinci akan dilakukan untuk memastikan bahawa struktur bangunan itu mampu menanggung beban. Analisis ini penting dalam proses pembinaan kerana akan menilai perlindungan dan kepercayaan struktur. Beban yang diletakkan selalunya berbeza dari satu bangunan ke bangunan yang lain kerana penggunaan yang berbeza dan ini melibatkan analisis struktur terperinci untuk setiap bangunan yang akan dibina. Analisis yang terperinci dibahagikan kepada dua, analisis struktur dan juga reka bentuk struktur. Analisis struktur adalah untuk menentukan daya yang bertindak pada komponen struktur. Kadar ini merangkumi pengiraan dan formula yang rumit dan memerlukan tenaga jurutera mahir serta peralatan komputer untuk mempercepatkan proses ini. Bagi reka bentuk struktur, ia adalah langkah kedua setelah kekuatan yang diperolehi daripada analisis struktur, pemilihan ukuran elemen struktur serta perkiraan spesifikasi tertulang dalam hal struktur konkret bertertulang. Kaedah pembinaan. Kaedah pembinaan adalah pemindahan dan pemasangan ke dalam jenis aplikasi bahan, mesin dan juga peralatan sepenuhnya. Namun, tidak seperti pengeluaran. Aktiviti pembinaan tidak pernah diseragamkan sepenuhnya sama ada dalam pesanan tetap ataupun lokasi yang tetap. Kaedah pembinaan bangunan untuk industri pembinaan merangkumi dua jenis utama, terutamanya pendekatan pembinaan tradisional dan moden. Contohnya seperti masonry tradisional adalah teknik pembinaan konvensional yang paling biasa dengan penggunaan teknik yang ada. Begitu juga kebanyakannya hanyalah format pembinaan konvensional di mana pembinaan bingkai kayu menggabungkan pelbagai sistem pembinaan. Kemajuan dalam kaedah pembuatan telah banyak mengubah teknik dalam perkategorian kaedah pembangunan moden. Dengan mengambil kira trend terkini, industri pembinaan Malaysia kini sedang melalui fasa transformasi dari teknologi tradisional yang digunakan dalam pembinaan. Oleh kerana permintaan pertumbuhan untuk pembangunan pembinaan, perlu dikembangkan pendekatan pembinaan baru menjadi strategi yang dapat meningkatkan kaedah pembinaan lebih jauh untuk memenuhi keperluan banyak pihak. Contohnya seperti sistem bangunan berindustri IBS. Seterusnya adalah teknologi pembinaan.
Istilah teknologi pembinaan merujuk kepada proses dan kaedah yang digunakan dalam pembinaan. Bangunan sekarang dibina dari beberapa sistem dan kerangka yang mengelirukan yang harus bekerjasama untuk memberikan tahap kecekapan yang diperlukan untuk menyediakan aplikasi perancangan, peraturan struktur dan penyerahan untuk BREEM, kertas reka bentuk, panduan operasi dan penyelenggaraan dan lain-lain dengan betul. Teknologi bangunan merangkumi bahan dan penggunaan, sifat fizikal, kerentanan dan kemampuan, ciri bahagian dan peranti, nilai, etnik dan maklumat pemasangan bangunan dan juga strategi untuk perkhidmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan ceritakan tentang klinik kesihatan. Klinik adalah merupakan sebuah institusi perkhidmatan awam yang terlibat dalam bidang perkhidmatan kesihatan. Penjagaan kesihatan pula adalah mengenai pengamal dan bidang kesihatan yang berkaitan. Sistem penjagaan kesihatan ialah organisasi yang direka untuk memenuhi kesihatan penduduk yang dijangkakan. Keperluan klinik kesihatan untuk berfungsi dengan baik, dia memerlukan mekanisme pembiayaan, pekerja yang terlatih, tenaga kerja yang dibayar dengan baik, maklumat yang boleh dipercayai untuk keputusan dan dasar asas. Kemudahan kesihatan seterusnya adalah kemudahan kesihatan diselenggara dengan baik. Ini kerana untuk menyediakan kualiti dan teknologi untuk ubat-ubatan. Ini adalah menurut Kesihatan Sedunia Perubatan iaitu WHO. Penjagaan mempunyai 3 peringkat iaitu primer, sekunder dan tertiary. Saya akan cerita tahap yang pertama iaitu penjagaan primer. Penjagaan primer ni dia berfungsi sebagai titik perundingan pertama. Dia macam contoh ada pakar-pakar macam doktor macam penjagaan untuk primer. Seterusnya, primer juga adalah organisasi sistem kesihatan pesakit boleh menghubungi profesional penjagaan kesihatan lain terlebih dahulu seperti ahli farmasi ataupun jururawat. Untuk penjagaan sekunder pula adalah rawatan jangka pendek yang diperlukan untuk jangka pendek. Tetapi penyakit dia serius, kecederaan atau keadaan kesihatan yang sering ditemui di kecemasan hospital. Penjagaan yang ketiga pula itu tertiary, adalah untuk pesakit dalam rujukan dari profesional kesihatan primer dan sekunder. Untuk tertiary ni dia untuk penyelidikan perubatan lanjut dan rawatan seperti hospital rujuk kepada tertiary. Dia mempunyai perkhidmatan penjagaan yang tinggi. Antara faktor yang terjerumus kepada isu bangunan adalah perancangan dan penjadualan yang tidak mencukupi, kurangnya koordinasi dan kerjasama antara pihak berkepentingan dan juga kekurangan tenaga kerja. Bagi meningkatkan prestasi, kita perlu gunakan teknologi Building Information Modeling (BIM) dan alat dalam pengurusan projek. Seterusnya, kita juga perlu dedikasi terhadap keselamatan pekerja. Salah satu cara untuk mengelakkan isu bangunan seperti kerosakan pada setiap item dalam bangunan adalah dengan penyelenggaraan bangunan. Matlamat utama penyelenggaraan bangunan adalah untuk mengurangkan sebarang kesalahan atau potensi kekurangan komponen dan peralatan prestasi bangunan yang lebih sistematik. Penyelenggaraan bangunan yang cekap dapat membantu menyedari masalah kegagalan dan kerosakan. Selain itu, adalah penting bukan sahaja pelanggan tetapi juga pemilik dan organisasi diberi jaminan semua aspek perlindungan dan keselesaan. Seterusnya adalah dapat membantu memilih kaedah penyelenggaraan dan bahan yang tepat untuk dilaksanakan. Dengan memilih strategi dan bahan yang betul yang akan mencegah pembaikan komponen dan peralatan yang sama dalam masa yang terdekat daripada ditindaklanjuti, objek pembaikan dan peralatan pembinaan yang rosak hanya dapat dikembalikan ke keadaan semula dan berfungsi dengan penyelenggaraan bangunan yang baik. Pemulihan. Seperti kata Zakaria dan Hamzah 2007,
Tidak ada fokus yang kuat dan sistematik pada pengurusan bangunan dan penyelenggaraan kemudahan semasa yang dijalankan di Malaysia, yang mengakibatkan kos untuk kerja-kerja penyelenggaraan dan pemulihan. Kerja-kerja pembaikan dilakukan untuk menjelaskan masalah kerosakan, perkhidmatan dan peralatan pembinaan, termasuk ketidaksamaan teknik dan bahan yang digunakan semasa kerja-kerja tersebut. Pengurusan penyelenggaraan yang rendah dianggap mempunyai kesan negatif terhadap struktur, pemasangan, mesin dan peralatan. Terdapat tahap dan kadar kerosakan pada setiap bahan, komponen dan peralatan bangunan yang disebabkan oleh keadaan persekitaran dan kekerapan penggunaannya. Penghentian dapat mengelakkan kesan buruk terhadap kecekapan dan fungsi pembinaan. Struktur, mekanikal, elektrikal dan air yang merupakan nadi utama bangunan adalah perkara yang perlu diberi perhatian. Contoh kemalangan yang berlaku di bangunan adalah peralatan yang rosak, lantai yang kotor dan licin, sistem lampu yang rosak, latihan tenaga kerja yang tidak mencukupi. Faktor yang menyebabkan kemalangan ini adalah kekurangan kaki tangan yang berkelayakan, kurangnya koordinasi, subkontraktor yang tidak boleh dipercayai dan juga masalah penjadualan. Kemalangan industri dari segi ekonomi dan manusia. Contohnya seperti kemalangan kecil adalah kecederaan ringan seperti luka atau calak. Kemalangan kecil juga dapat menurunkan moral pekerja dan juga menyebabkan produktiviti berkurang. Kemalangan ialah kejadian yang tidak dirancang dan tidak terkawal yang menyebabkan kemudaratan kepada pekerja, sama ada disebabkan oleh kecederaan atau penyakit. Jika pekerja yang terlibat dengan kemalangan itu mengakibatkan ketidakupayaan, orang tersebut berhak mendapat pampasan penuh untuk hilang upaya sepenuhnya. Selain itu, berhak mendapat pampasan sekiranya berlaku kerosakan sebahagian kerana keupayaan pendapatannya yang terhad. Keretakan bangunan. Keretakan bangunan adalah kejadian biasa dan masalah universal yang berlaku di seluruh dunia. Keretakan ini disebabkan oleh tekanan pada komponen yang melebihi kekuatannya. Terdapat dua jenis tekanan. Yang pertama adalah tekanan yang disebabkan oleh daya luaran seperti beban mati, beban hidup serta beban gempa. Yang kedua adalah tekanan yang disebabkan oleh dalaman seperti suhu, kelembapan dan tindakan kimia. Keretakan bangunan mempengaruhi penampilan bangunan, keselamatan struktur dan ketahanan struktur juga kurang. Terdapat dua jenis retak. Yang pertama adalah keretakan struktur, yang kedua adalah keretakan bukan struktur. Kategori keretakan yang pertama adalah keretakan struktur. Keretakan ini mempengaruhi kestabilan bangunan. Ia disebabkan oleh galas beban yang lemah, muatan berlebihan serta tapak bangunan yang lemah. Antara petunjuk keretakan adalah menegak, mendatar, berpenjuru serta kelihatan seperti tetangga. Jenis keretakan di dinding. Terdapat tiga. Yang pertama adalah keretakan menegak, keretakan mendatar serta keretakan pada dinding tanpa beban. Yang kedua adalah keretakan bukan struktur. Keretakan ini disebabkan oleh pengembangan dalaman bangunan. Ia tidak membahayakan struktur bangunan, tapi lama-kelamaan ia akan menjadi retakan yang mengancam bangunan yang disebabkan oleh suhu atau cuaca. Ia mesti dipantau dan ditangani dengan teliti. Jenis keretakan bukan struktur. Yang pertama adalah retakan pengecutan kering, yang kedua adalah retakan pengecutan plastik, yang ketiga keretakan pengecutan termal dan yang terakhir adalah peretakan halus. Di sini terdapat tiga jenis keretakan di dinding. Yang pertama adalah keretakan pada dinding tanpa beban. Yang kedua adalah keretakan menegak. Keretakan menegak biasanya disebabkan oleh komponen seperti batu atau bongkah yang gagal. Ia berlaku disebabkan oleh tanah yang tidak rata. Yang ketiga adalah keretakan mendatar. Keretakan jenis ini disebabkan oleh elemen seperti dinding yang gagal. Ia biasa berlaku di bahagian atas bangunan ataupun di tengah bangunan. Ini adalah jenis keretakan bukan struktur. Yang pertama adalah retakan pengecutan kering. Ia berlaku apabila kehilangan air dari campuran semen yang mengeras yang menyebabkan pengecutan dan pembentukan retakan di dalam konkrit. Yang kedua adalah retakan pengecutan plastik. Ia disebabkan oleh kehilangan air yang cepat dari permukaan konkrit sebelum ia ditetapkan.
Keadaan akan bertambah kritikal apabila kadar penyayatan kelembapan permukaan melebihi kadar di mana air pendarahan yang naik dapat menggantikannya. Yang ketiga adalah retakan pengecutan terma. Ia terhasil daripada penghidratan simen yang panas yang disebabkan oleh kecerunan suhu yang berlebihan. Yang keempat adalah peretakan halusan. Ia adalah retakan halus seperti retakan peta pada sekeping konkrit. Ia keretakan yang selamat dan tidak mengancam struktur. Ia berlaku apabila sekeping konkrit menguap dengan cepat kerana permukaan konkrit terlalu kering. Penambahbaikan retak. Penambahbaikan perlu dilakukan jika berlakunya keretakan. Hal ini kerana keretakan itu akan menjadi sesuatu yang berbahaya. Langkah utama untuk memastikannya adalah gunakan tanda plaster atau jalur kawalan di retak. Kemudian ambil sedikit gypsum yang disediakan khas, letakkan gypsum tersebut di tempat yang retak. Jika keretakan tidak muncul dalam tempoh 3 hingga 4 minggu, keretakan itu tidak begitu bahaya. Tetapi jika muncul, biarkan lagi selama 8 minggu. Apabila keretakan itu semakin besar atau melengket, hubungi mereka yang pakar dalam hal keretakan ini. Cara-cara penambahbaikan keretakan. Cara untuk menutup keretakan. Untuk keretakan kecil, pembaikan sesuai dengan penyelesaian simen. Untuk kecacatan 5 hingga 10 mm panjangnya, pengedap boleh dibuat dengan simen dan pasir menggunakan nisbah 1:2. Tambah air untuk mencapai konsistensi plastik. Untuk kecacatan pelbagai jenis komposisi, simen yang sesuai dengan penambahan polimer dari kategori grade M400. Komposisi itu disalurkan melalui parutan halus dengan sebatian kecil pasir. Untuk kawasan masalah di dinding, gunakan selam berasaskan silikon. Kelebihannya adalah toleransi terhadap perubahan suhu, kelembapan dan memudahkan pembaikan keretakan. Kelemahannya pula adalah kos yang tinggi. Cara untuk membetulkan keretakan. Cara yang pertama adalah dengan pemasangan gulungan logam membujur dengan silikon di sepanjang tepi ke lubang-lubang. Cara yang kedua, pengerasan batu bata dari bahagian dalam dengan sebatian pengikat khas. Cara yang ketiga, dengan menggunakan mesh pengukuhan secara rasional. Metodologi yang pertama. Metodologi yang pertama adalah dokumen analisis bagi objektif yang pertama. Jadi, objektifnya adalah untuk mengenal pasti jenis-jenis keretakan dalam bangunan. Metod yang digunakan adalah dokumen analisis. Jenis data collection adalah secondary data. Analisis adalah multi-layer thematic analysis. Gambar ini adalah multi-layer thematic proses. Untuk layer pertama, ia memberi tumpuan untuk mencari jenis keretakan di bangunan. Untuk layer kedua pula, ia memberi tumpuan untuk mengeluarkan semua maklumat yang berkaitan dengan retak. Untuk layer ketiga pula, ia menyatakan dengan lebih mendalam maksud setiap letak melalui gambar. Multi-layer tematik bermaksud proses yang dilakukan untuk menganalisis sekeping maklumat yang telah dikumpulkan dan ditulis. Ia seperti dokumen masa lalu. Ia membantu mengatur setiap langkah untuk menganalisis serta pengumpulan data. Multi-layer tematik sinonim dengan analisis kualitatif. Ia merangkumi kaedah yang digunakan untuk menganalisis data dalam bentuk teks dan keterangan. Ciri utama MLT dan analisis kualitatif adalah proses mengkaji dan meneliti semua makna serta memberikan maklumat melalui pembuatan tema. Kaedah multi-layer tematik ini adalah kaedah yang bagus dan ia dilihat sebagai bentuk pertolongan yang mahal. Seterusnya saya akan cerita tentang metodologi 2. Okey, saya akan cerita objektif metodologi 2. Objektif metodologi 2 adalah to analysis its frequency on a health clinic in Johor and Negeri Sembilan. Metode kita guna dokumen analisis dan data collection yang kita dapat adalah frequency of vibration under moving loop. Dan kami menggunakan analisis secara in vivo iaitu automated frequency analysis dan juga dia adalah fasa 2. Okey, matlamat kaedah in vivo ini adalah untuk meneliti kekerapan getaran di Johor dan juga Negeri Sembilan. Kewujudan getaran ini dia menyebabkan kerosakan. Semakin lama getaran ini berlaku, semakin besar kemungkinan dia menyebabkan kemudaratan. Okey, in vivo method pula saya akan ceritakan itu in vivo method.
NVivo adalah aplikasi perisian yang digunakan untuk penyelidikan ke dalam kualitatif dan proses bercampur-campur. Pakej perisian komputer yang dibangunkan oleh QSR International untuk menganalisis data kualitatif UDA. Dia juga membantu penyelidik kualitatif menyelaras dan mentafsir. Dia juga mendapatkan wawasan ke dalam pengetahuan yang tidak berstruktur ataupun tidak berkualitatif seperti menduga, kajian sidik terbuka respon, artikel, media dan juga bahan. Okey. Ini adalah beberapa kelebihan NVivo. Kelebihan yang pertama adalah mengumpul dan mengakrabkan hampir semua data dan juga menyambung data ke data yang ditularkan. Ini bermaksud orang menganggap NVivo sebagai alat untuk menerangkan data. Ia digunakan selama bertahun-tahun sebagai QSR yang telah bekerja perisian menjadikan rumah kepada semua data penyelidikan yang dikumpul. Okey, dia keupayaan dalam mengumpul data multimedia daripada berbilang peranting kemudian memaukan ke data yang ditransskripsi adalah penting dalam mengakses sumber file apabila diperlukan melalui NVivo. Seterusnya adalah cari set besar. Okey, dia mencarikan laluan tertentu dalam tema mahu mencipta pasal dan data yang ada. NVivo membolehkan mencari set data yang besar, kemudian mengatur keputusan yang ada pelbagai cara kandungan pelajaran, multimedia dan sebagainya. Okey, seterusnya adalah menjana kod untuk mengenal pasti corak. Ini adalah untuk menyusun data ke dalam tema untuk mengubah data ke dalam tema. Ini supaya untuk membuat pengambilan data menjadi lebih cepat dan berkesan. Pengisian NVivo ini digunakan secara meluas. Ini kerana untuk memudah untuk mengenal pasti trend ke dalam set data melalui beberapa kajian kod. Okey, ini hanya boleh dicapai jika ilmu itu betul, terstruktur dan juga teratur. Okey, akhir sekali adalah NVivo dan multimedia. Okey, NVivo adalah satu fenomena yang agak baru yang boleh membolehkan Twitter, siaran Facebook dan juga komen YouTube diimportkan dan direkod sebagai sebahagian daripada data yang diimport. Ini kemungkinan faktor penting dalam beberapa tahun apabila kaedah penyelidikan beralih. Data ini dinamik sebagai agak baru sebagai sebahagian daripada penyelidik yang tetap menjadi lebih popular. Daripada saya, sekian. Terima kasih. Kesimpulannya, projek keretakan pada klinik di Johor dan juga Negeri Sembilan pada tahap pertama dapat dilihat melalui dokumen pekajian yang lepas. Ini adalah kerana kami ingin mengkaji perbezaan jenis keretakan pada bangunan dan juga kekerapan yang berlaku. Jadi, dengan menggunakan dua metod iaitu NVivo dan MLT Multi-Layer Thematic, kami dapat mencapai objektif kajian kami. Hasil daripada projek ini dapat dilihat pada projek keretakan pada klinik di Johor dan Negeri Sembilan tahap yang kedua. Jagaan hasil bagi kajian kami adalah menentukan perbezaan keretakan pada bangunan dan juga nilai kekerapan yang berlaku di klinik tersebut. Rujukan yang membantu kami untuk menjalankan projek ini adalah internet, dokumen dan juga foto.